Pada 29 Julai 2008, seorang wanita bernama Susan Powell yang merupakan ibu kepada 2 orang anak telah merakamkan sebuah video kediamannya di Utah. Video tersebut merupakan dokumentasi aset-aset miliknya yang dilakukan atas nasihat peguamnya sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini terhadap dirinya. This is me, July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Nasihat daripada peguam tersebut berpunca daripada kebimbangan bahawa suami Susan, Josh Powell, mungkin akan cuba menjual beberapa aset bernilai tinggi milik Susan. Pada ketika itu, rumah tangga pasangan ini berada dalam keadaan tegang dan sering dilanda masalah. Dalam rakaman tersebut, Susan secara tidak langsung mendedahkan bahawa perkahwinan mereka telah dilanda pelbagai konflik sepanjang beberapa tahun sebelumnya. This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it. And then he bought a little bit more on my credit. There's a nice lamp. These are things to roll wood with. And I had necklaces too. I don't know where those are. I just got in a rage, as you can see, and broke this. There's duds and pearls and opals in there. Broke this and threw all my DVDs and made a mess. Because he was angry at me about a year or two back. Susan menjelaskan bahawa kebanyakan barangan di rumah itu dibeli melalui kad kredit atas namanya sendiri, termasuk barangan daripada Home Depot. Beliau juga menyatakan bahawa Josh telah berbelanja secara berlebihan sehingga diisytiharkan muflis dan kemudian terus berbelanja menggunakan namanya pula. Dalam video itu, Susan turut menunjukkan barang-barang perhiasan yang telah dirosakkan oleh Josh ketika berang, termasuk memecahkan kotak barang kemas yang mengandungi mutiara, opal dan brilian. Meskipun Susan telah mendapat khidmat peguam penceraian, beliau dan Josh masih tinggal serumah pada tahun 2009, kira-kira setahun setengah selepas rakaman video tersebut. Pada pagi 6 Disember tahun itu, Susan telah menghadiri misa di gereja bersama 2 anak lelakinya, Charlie dan Braden. Seorang jiran turut datang melawat rumahnya pada petang hari yang sama dan meninggalkan rumah itu sekitar jam 5 petang. Namun pada malam tersebut, Josh didakwa telah membawa kedua-dua anaknya berkemah dalam keadaan ribut salji ke kawasan terpencil di sepanjang denai Pony Express. Josh mendakwa bahawa Susan tidak ikut serta kerana terlalu penat. Keesokan harinya, keluarga dan rakan-rakan Susan mula risau apabila beliau tidak hadir ke tempat kerja dan anak-anaknya tidak dihantar ke pusat jagaan harian. Apabila Josh pulang ke rumah bersama anak-anaknya, beliau memberitahu pihak polis bahawa Susan sedang tidur ketika beliau keluar malam sebelumnya dan dia tidak tahu apa yang berlaku selepas itu. Pihak berkuasa menjalankan siasatan di rumah pasangan tersebut, namun tiada bukti jenayah ditemui. Walau bagaimanapun, keadaan menjadi semakin mencurigakan. Di dalam sebuah peti simpanan selamat milik Susan yang disimpan di bank tempat kerjanya, Wells Fargo Financial, sebuah institusi kewangan di mana beliau bertugas sebagai pegawai pinjaman, pihak polis menemui wasiat bertulis tangan yang menyatakan bahawa Josh telah mengambil polisi insurans hayat bernilai $1 juta ke atas dirinya hanya beberapa minggu sebelum kehilangan beliau. Dalam dokumen itu, Susan turut menulis, "Jika saya mati, mungkin ia bukan satu kemalangan." Lebih mencurigakan, kira-kira 10 hari selepas kehilangan Susan, Josh telah memfailkan permohonan untuk mengeluarkan wang daripada akaun persaraan miliknya. Beliau kemudiannya dinamakan sebagai suspek utama dalam siasatan berhubung kehilangan isterinya. Keluarga dan rakan-rakan Susan turut mendakwa bahawa Josh tidak menunjukkan minat atau usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencari isterinya. Namun, walaupun banyak bukti yang mencurigakan, Josh tidak pernah didakwa secara rasmi. Pihak polis juga menyoal siasat 2 anak pasangan tersebut. Namun disebabkan usia mereka yang masih kecil, maklumat yang diberi tidak dapat dijadikan bahan bukti kukuh. Kedua-dua kanak-kanak itu mendakwa bahawa Susan turut serta dalam perjalanan berkemah malam itu, malah turut menyebut bahawa mereka ke lokasi tersebut menaiki kapal terbang, satu dakwaan yang tidak munasabah dan sukar disahkan. Josh kemudian berpindah kembali ke negeri asalnya di Washington bersama anak-anaknya
Namun atas pertimbangan keselamatan, pihak berkuasa memutuskan bahawa Braden dan Charlie tidak lagi selamat tinggal bersama bapa mereka. Akhirnya, Josh kehilangan hak penjagaan terhadap kedua-dua anaknya. Pada 5 Februari 2012, lebih 2 tahun selepas kehilangan Susan, seorang pegawai kebajikan telah membawa 2 anaknya untuk lawatan berjadual ke rumah Josh. Lawatan tersebut sepatutnya diawasi, namun sebaik saja mereka tiba, Josh segera mengunci pintu rumah dan tidak membenarkan pegawai itu masuk. Beliau kemudian melakukan tindakan tragis yang merenggut nyawa kedua-dua anaknya dan dirinya sendiri dalam satu insiden kebakaran yang dipercayai disengajakan menggunakan petrol. Perbuatan kejam Josh pada hari itu jelas merupakan satu bentuk pengakuan tidak langsung atas kesalahannya dalam kehilangan Susan. Dalam kejadian tersebut, tiada siapa yang terselamat. Selepas tragedi itu, siasatan menjurus kepada ahli keluarga Josh yang lain, termasuk bapanya dan adiknya Michael. Pihak berkuasa percaya mereka mengetahui lebih banyak perkara daripada apa yang mereka nyatakan. Terdapat bukti kukuh yang menunjukkan Michael mungkin telah membantu Josh melupuskan mayat Susan. Namun harapan untuk mendapatkan maklumat lanjut berakhir apabila Michael turut mengakhiri riwayatnya sendiri pada tahun 2013. Lebih sedekat kemudian, bapa Susan telah memenangi saman terhadap kerajaan negeri Washington kerana cuai dan gagal melindungi cucunya yang berada di bawah jagaan negeri. Mahkamah telah mengarahkan bayaran hampir $100 juta di mana kebanyakan besar daripadanya telah disalurkan kepada badan amal yang menyokong mangsa keganasan rumah tangga. Hampir 15 tahun selepas kehilangan Susan dan insiden tragis yang merenggut nyawa kedua-dua anaknya, orang ramai masih berhimpun di bandar asalnya di Puyallup, Washington setiap tahun untuk memperingati dan menghormati memori Susan Powell. Video terakhir yang direkam oleh Susan kini dilihat dalam sudut yang amat menyayat hati. Apa yang diperkatakan olehnya telah memberi gambaran bahawa beliau mungkin telah menjangkakan sesuatu yang buruk akan berlaku ke atas dirinya. Selama bertahun-tahun, pelbagai maklumat telah diperolehi mengenai kemungkinan lokasi mayat Susan, termasuk lombong-lombong terbiar di Utah dan lokasi terpencil lain. Namun semua petunjuk itu ternyata palsu dan besar kemungkinan mayat Susan tidak akan ditemui selama-lamanya. Pada malam 26 September 2014, seorang wanita bernama Ken Lauder telah membuat satu panggilan kecemasan ke talian 911. Dalam nada suara yang panik, beliau melaporkan bahawa berlaku satu pergaduhan di rumah kelab kondominium tempat beliau menetap. Ketika ditanya oleh pihak operator sama ada terdapat sebarang senjata yang digunakan dalam kejadian tersebut, beliau menjawab bahawa beliau telah mendengar bunyi tembakan. Apabila pihak polis tiba di kondominium berkenaan, mereka mendapati hanya sebuah majlis perkahwinan sedang berlangsung. Keadaan di lokasi kelihatan tenang dan tidak menunjukkan sebarang tanda pergaduhan seperti yang dilaporkan. Oleh itu, pihak polis menghadapi kesukaran untuk mempercayai maklumat yang diberikan oleh Ken Lauder. Menurut laporan polis, salah seorang tetamu majlis tersebut mengaku bahawa beliau telah menyalakan mercun sebelum itu. Bunyi mercun berkenaan berkemungkinan besar telah disalah anggap oleh Ken sebagai bunyi tembakan. Anehnya, beberapa jam selepas insiden pertama, Ken Lauder sekali lagi menghubungi talian kecemasan 911. Namun beliau telah menutup talian sebelum operator sempat menjawab panggilan tersebut. Beberapa minit kemudian, pihak polis cuba menghubunginya semula. Dalam panggilan itu, Ken kedengaran keliru dan sukar difahami oleh pihak polis. Walaupun komunikasi agak terbatas, Ken sempat memaklumkan bahawa rakan sebiliknya menyatakan beliau berkelakuan seperti seorang berhalusinasi dan mengalami paranoia. Pada keesokan paginya, kira-kira jam 8 pagi, Ken Lauder sekali lagi menghubungi pihak polis. Panggilan ini kemudiannya dirujuk sebagai salah satu rakaman 911 yang paling aneh pernah direkodkan. 84107 Ivan Streeter house. Repeat the address for verification. They're stealing from my house. Okay, say your address one more time. I'm having a hard time hearing you. Get the out of my house. Okay, do you know who this person is? No, I don't. I just know that there's an intruder in my house. You don't know who they are? No, I don't. Were weapons involved or mentioned? They're not talking or responding. I'm just telling them to leave so I can hear them taking things. So you haven't seen them, you can just hear them? Yes, correct. Dalam panggilan tersebut, Ken memaklumkan kepada operator bahawa terdapat penceroboh di rumah pangsapurinya. Namun maklumat yang diberikan olehnya menjadi semakin tidak konsisten dan bercanggah. Beliau mula menyebut perkara-perkara yang aneh dan sukar dipercayai. Ketika panggilan masih berlangsung, rakan sebilik Ken yang dikenali sebagai Carol memasuki bilik. Carol kedengaran bingung dan tidak pasti tentang dakwaan Ken
bahawa seseorang telah menceroboh masuk ke dalam rumah mereka. Beberapa saat kemudian, Ken menyatakan bahawa pada malam sebelumnya, beliau telah melihat beberapa individu mengintai melalui tingkap dan kelihatan seperti sedang berancang untuk memecah masuk. Okay, where exactly are you? I'm in the back bedroom. Okay. Karen, Where did lock the your suspect door. enter the building? There's only one door. Get out of my house. Is there anyone else in the building who belongs there? Yes, there's 6 apartments. Okay, is there anybody else in your apartment that should be there? I believe she is here. I have a roommate. Hey, Karen, lock the door. There's something going on there. Come here. Yeah. They might have left. Okay, what's going on now? Think they left? They've left now? Yeah. So I'm just gonna look and see if anything's been taken. Someone opened the door, and I heard them come in. No, don't do that, Carol. If the door's still locked, it's impossible. They must have a key or something. Because when I took the dog out, I heard people talking. And there was people last night, like, sitting outside the window. And so they, like, were scoping us out or something. Why is the door still locked? Well, I can't explain that. But I heard, like, 2 people talking. Rakan sebilik Ken, Carol, menyatakan bahawa pintu kediaman mereka masih dalam keadaan berkunci dan tidak pernah dibuka sejak pagi. Hal ini menjadikan dakwaan pencerobohan sebagai sesuatu yang mustahil. Namun begitu, Ken tetap kelihatan sangat gelisah dan yakin bahawa seseorang telah menceroboh masuk ke dalam pangsapuri mereka. Meskipun tiada bukti kukuh yang menunjukkan berlaku pencerobohan, pihak polis tetap bertindak secara profesional dan berkunjung ke kediaman Ken untuk memastikan keselamatannya. Setelah membuat pemeriksaan, polis mengesahkan bahawa tiada sebarang tanda yang menunjukkan berlaku pencerobohan di pangsapuri tersebut. Pada hari yang sama, kira-kira jam 6 petang, kamera keselamatan di kawasan pangsapuri telah merakam kelibat Ken Lauder berada di luar unit kediamannya. Dalam rakaman tersebut, beliau kelihatan berjalan tanpa kasut dalam keadaan hujan menuju ke sebuah anak sungai kecil berhampiran pintu masuk pangsapuri. Ken turut dilihat menggendong anjing peliharaannya semasa berjalan pulang dari kawasan anak sungai ke pangsapurinya. Tidak dapat dipastikan sama ada beliau sedang bercakap dengan dirinya sendiri atau dengan anjingnya. Namun tingkah lakunya dalam rakaman itu jelas menunjukkan dia berkelakuan aneh. Beberapa saat selepas rakaman terakhir menunjukkan Ken Lauder menggendong anjingnya, beliau kelihatan berlari kembali ke arah kediamannya seolah-olah sedang melarikan diri daripada sesuatu. Malangnya itulah rakaman terakhir yang menunjukkan Ken masih hidup. Pada hari yang sama, beliau dilaporkan hilang secara misteri. Apa yang menimbulkan lebih banyak persoalan ialah Ken meninggalkan telefon bimbit, dompet, kasut dan juga anjing kesayangannya Phyllis di rumah. Menurut keluarganya, Ken tidak pernah meninggalkan Phyllis bersendirian lebih daripada 1 jam, malah sering membawanya ke acara-acara penting seperti majlis perkahwinan dan graduasi. Sejak awal siasatan, pihak polis percaya bahawa Ken mungkin mengalami gangguan mental walaupun operasi mencari dijalankan di seluruh kawasan sekitar. Usaha awal pihak berkuasa tidak membuahkan hasil. Namun begitu pada 1 Disember, kira-kira 2,5 bulan selepas kehilangannya, mayat Ken Lauder akhirnya ditemui oleh sekumpulan pekerja bandar West Valley City. Ketika melakukan penyelenggaraan berhampiran sistem saliran, mereka ternampak satu tubuh manusia yang timbul di permukaan air tersangkut di kawasan anak sungai yang bersambung dengan paip saliran utama. Sebahagian tubuh tersebut telah dilitupi tumbuhan liar dan ranting, menjadikannya sukar dikenali pada awalnya. Disebabkan tubuh itu telah berada dalam air untuk tempoh yang lama, ia mengalami proses perebutan yang ketara. Keadaan ini menyukarkan pihak polis untuk mengenal pasti umur dan jantina mangsa pada peringkat awal. Hanya selepas siasatan forensik dilakukan,
identiti mangsa akhirnya disahkan sebagai Ken Lauder. Namun begitu, walaupun identitinya berjaya dikenal pasti, pihak berkuasa tidak dapat menentukan dengan jelas punca atau sebab kematiannya. Ketiadaan bukti yang kukuh serta keadaan mayat yang sudah reput menambahkan lagi pelbagai persoalan dan misteri yang masih belum terjawab dalam kes ini. Keluarga Ken mendakwa bahawa terdapat unsur perbuatan jenayah yang mungkin terlibat dalam kematiannya. Namun begitu, dakwaan tersebut sukar untuk disahkan, memandangkan keadaan mayat yang telah mengalami perebutan teruk sekali lagi menyukarkan siasatan lanjut. Perkara yang aneh mengenai kes ini ialah mayat Ken Lauder ditemui agak jauh dari lokasi yang pihak berkuasa percaya beliau telah terjatuh ke dalam anak sungai dan lemas secara tidak sengaja. Sungai tersebut sebenarnya agak cetek dan walaupun cuaca pada masa itu hujan lebat, adalah tidak munasabah untuk mayatnya dibawa jauh sehingga ke tempat penemuan tanpa tersangkut pada dahan pokok atau tersekat di kawasan lumpur. Walaupun pihak berkuasa mengaitkan keseluruhan kejadian itu sebagai lemas secara tidak sengaja akibat apa yang mereka anggap sebagai serangan psikotik, terdapat banyak butiran dalam kes ini yang tidak masuk akal. Pertama, Ken tidak mempunyai sejarah penyakit mental walaupun beliau menghadapi kesukaran mencari pekerjaan dan menurut bapanya, Ken kelihatan murung selama beberapa bulan. Namun rakan-rakannya menggambarkan Ken sebagai seorang gadis yang ceria. Namun pada awal 2014, Ken telah mendapat pekerjaan di sebuah sekolah tetapi diberhentikan beberapa bulan kemudian yang menurut bapanya membuatnya sedikit murung. Pada minggu-minggu sebelum kehilangannya, dia telah ditolak oleh peluang pekerjaan lain yang mungkin tidak membantu keadaan emosinya. Terdapat beberapa peristiwa dalam sejarah hidup Ken yang mungkin menyumbang kepada kemerosotan keadaan mentalnya. 3 tahun selepas menamatkan pengajian di kolej pada tahun 2006, abang kembarnya secara tidak sengaja membunuh pakcik mereka ketika keduanya berada di bawah pengaruh dadah. Akibat kejadian tersebut, abang kembarnya dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Walaupun peristiwa itu jelas memberi kesan emosi kepada Ken, dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda sedang menghadapi masalah kesihatan mental yang serius. Setidak-tidaknya tidak sampai tahap yang menyebabkan dia tiba-tiba membuat panggilan 911 yang kelihatan mengandungi unsur halusinasi dan kekeliruan. Namun terdapat 2 teori utama yang berkemungkinan dapat menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku kepada Ken. Teori pertama ialah Ken mengalami serangan psikotik secara tiba-tiba akibat semua tekanan yang dihadapi kerana tidak dapat mencari pekerjaan. Penyiasat yang menyokong teori ini percaya bahawa Ken mungkin telah keluar berjalan dalam hutan dan akhirnya terjatuh ke dalam sungai lalu lemas. Walaupun teori ini berkemungkinan, ia menimbulkan persoalan kerana tiada sesiapa pun yang melaporkan melihat Ken berkeliaran di kawasan sekitar pada hari kehilangannya. Teori kedua pula menyatakan bahawa walaupun Ken kelihatan paranoid, mungkin dia sebenarnya tidak silap tentang kewujudan seseorang yang mahu mencederakannya. Jika benar dia sedang diekori pada malam sebelum dia membuat panggilan 911 berkenaan insiden tembakan yang didakwa itu, tidak mustahil individu tersebut telah bertindak lebih awal sebelum polis sempat campur tangan. Namun berdasarkan keterangan rakan sebiliknya, ada kemungkinan bahawa Ken sebenarnya hanya mengalami halusinasi akibat kemerosotan kesihatan mentalnya. Tetapi kebenaran sebenar mungkin tidak akan pernah diketahui. Kes ini terus meninggalkan 1000 persoalan yang belum terjawab. Siapakah yang sebenarnya sedang bercakap dengan Ken dalam rakaman kamera pengawasan? Adakah itu hanya anjing kesayangannya? Adakah dia bercakap dengan dirinya sendiri? Atau adakah terdapat orang lain bersama dengannya pada waktu itu? Kenapa dia berjalan tanpa kasut dalam hujan? Dan jika dia benar-benar berhalusinasi serta paranoid, apakah yang mencetuskan kerosakan mental yang begitu mendadak dan serius? Kini, lebih sedekat telah berlalu sejak kehilangan Ken Lauder pada petang 26 September 2014 dan apa yang sebenarnya berlaku pada hari itu mungkin akan kekal sebagai sebuah misteri buat selama-lamanya.